Terima kasih. Soalnya saya jemput besut. Okay, terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Dalam pindaan ini, saya akan memberi persetujuan lah. Ya. Jadi matlamat utama, kita lihat kepada matlamat utama dulu. Ya. Dan apa tujuan? Tujuan asal ialah berpaksikan kepada objektif asal dia untuk memelihara keselamatan dan kedaulatan negara. Itu penting. Di samping menggalakkan perpaduan serta kesepaduan nasional. Dan sebenarnya konsep kewarganegaraan ni dia bermula daripada zaman Nabi Muhammad SAW semasa di Madinah, iaitu yang disebut sebagai muwatanah. Ya. Pertua memandangkan besut sudah setuju. Saya ingat besut tak payah undi lah, kita sokong sama-sama ialah. Jangan ganggu. Pemicu kepada kesejahteraan serta keharmonian sesebuah masyarakat, dia relevan sehingga sekarang. Ya, daripada zaman Nabi sehingga sekarang. Ya, itu terutama dalam konteks Malaysia kita sekarang. Ya, berbelang bangsa. Cuma persoalan saya saya rujuk kepada 15.1. Persoalan saya yang ingin saya bangkitkan bahawa apakah mekanisme sebenarnya yang tuntas untuk mengukur tahap pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu tersebut. Itu penting. Ya. Jadi tanpa memastikan seseorang itu benar-benar mahir dan menguasai bahasa Malaysia. Dan ini tidak termasuk lagi dengan pengetahuan asas tentang sejarah dan juga budaya yang melingkari rakyat Malaysia. Jadi sekiranya seorang itu hanya diberi teks jawapan yang dikatakan mungkin bocor, ya, yang sedia ada untuk melayakkan diri bagi menerima anugerah kerakyatan, maka saya kira ia akan mendatangkan impak yang agak negatif, ya, dari segi tahap kesetiaan kepada negara kita. Hal ini adalah kerana mereka pada hakikatnya tidak mengenal asal-usul negara. Dan dari segi sejarah dan juga adat resam, kepelbagian budaya. Ya. Dan kita juga boleh melihat amalan-amalan negara luar yang ingin memberikan kerakyatan. Kita lihat kepada Greece. Greece ni tengok dia perlu lulus ujian bahasa Greek. Itu penting. Dan juga mengetahui tentang sejarah ketamadunan negara tersebut. Jadi persoalan saya, apakah usaha susulan seterusnya pihak kementerian bagi memastikan bahawa seseorang individu tersebut mempunyai pengetahuan dan juga penguasaan yang baik terhadap bahasa Melayu. Dan saya rujuk kepada pasal 5 18.1a. Saya ingin mendapatkan sedikit justifikasi pihak kerajaan dalam pemilihan tempoh 48 jam ni. Itu lebih kurang 4 tahun. Persoalannya, apakah mekanisme kawalan dan juga siapakah pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan wujudnya semakan terhadap pematuhan tempoh 44 jam tersebut. Dan seterusnya, saya ingin juga menyebut berkenaan dengan Menteri Keberanian lah, membentangkan pindaan ini. Cuma persoalan saya, sejauh mana ketelusan dan juga integriti seseorang menteri. Ya? Mungkin ada peluang untuk berlaku salah laku dan sebagainya. Dan juga mungkin berlaku rasuah. Jadi oleh itu, saranan saya, sesiapa sahaja yang bertanggungjawab untuk memegang jawatan ini perlu bersikap adil. Juga berintegriti, menolak apa jua sogokan maupun rasuah, akan menyelamatkan negara kita, insyaAllah. Dan akhirnya, kerana masa tidak mengizinkan, saya ingin berkongsi dengan semua ahli-ahli berkenaan dengan satu kenyataan oleh Menteri tempoh hari pada bulan Mei, mengatakan bahawa pemegang MyKit hanya boleh di-trace, ya, penggunaan MyCard palsu ni bila nak tukar, bila mereka dewasa nak tukar kepada MyCard daripada MyKit. Sebab berlakunya, dia kata penipuan berlaku pada pihak yang mengangkat anak tersebut. Dia sebenarnya bukan bapa kandung, dia bapa angkat.
tapi dia telah menipu, buat penipuan, mengatakan itu anak dia. Jadi bila sampai masa dah dia tak dapat nak teruskan dengan my card. Jadi saya nampak semacam ada satu kelonggaran di GPN, ya. Dia, adakah, soalan saya, adakah ada ujian DNA menentukan bahawa itu anak kandung dia, bukan anak angkat? Itu yang penting, ya. Sepatut dia ambil anak angkat. Jadi yang lahir terdampar ke apa, dia nak ambil anak angkat, tapi dia isytiharkan sebagai anak dia. Tapi apa ujian di JPN untuk menentukan itu bukan darah daging dia, ya? Dan yang kita herannya, selepas daripada didapati tak boleh tukar MyKit kepada MyCard, masalahnya dia dibenarkan pula untuk membuat permohonan lain. Itu yang jadi masalah. Mana kita seolah macam kita bagi ruang kepada orang lain. Kita bagi ruang kepada orang lain untuk buat benda yang sama. Okay. Tak apa, ada MyKit, boleh pergi sekolah, boleh apa semua. Masa habis, Yang Berhormat. MyCard ini nak membantu sebenarnya, ya. Yang tak apa-apa nak faham. Okey, landing, tolong. Jadi kemudian kita lihat kalau ada penipuan dokumen tentang anak-anak ni, masalah penipuan berlaku, denda dia 3,500, penjara 11 bulan sebab dia bawah peraturan, dituduh bawah peraturan. Ya. Kenapa tidak dituduh bawah 420? Itu penipuan dari segi dokumen dan sebagainya. Okey, faham. Saya landing sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.